Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang masalah pengabaian ibadah di kalangan pelajar kini dalam membaca Al-Quran. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Muhammad Syafiq, Nur Awatif dan Nurina Nabilah. Ini adalah kaji selidik yang kumpulan kami telah buat dan kami telah meminta pelajar KPM Indra Mahkota untuk mengisi kaji selidik ini. Menurut kaji selidik ini, tidak ramai pelajar yang menjadikan membaca Al-Quran sebagai rutin harian mereka. Hanya segelintir sahaja pelajar yang menjadikan membaca Al-Quran sebagai rutin harian mereka. Tetapi mereka tetap mempunyai rasa bersalah jika tidak membaca Al-Quran dan ingin tetap berusaha untuk menjadikan membaca Al-Quran sebagai rutin harian mereka. Oleh itu, terdapat 8 perkara yang kami akan bentangkan, iaitu maksud, hukum, sebab Al-Quran itu penting, kebaikan membaca Al-Quran, faktor pengabaian, kesan, cara mengatasi dan kesimpulan, supaya dapat membantu memberi lebih kesedaran dan semangat kepada pelajar untuk membaca Al-Quran. Maksud Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia agar dijadikan petunjuk di dunia dan di akhirat, supaya tidak memilih jalan yang sesat dan jalan yang tidak diredai oleh Allah. Hukum. Disunahkan bagi seorang mukmin dan mukminah untuk memperbanyakkan bacaan terhadap kitabullah disertai dengan tadabbur dan pemahaman baik melalui mushaf ataupun hafalan. Oleh itu, menurut firman di atas, hukum membaca, memahami dan melaksanakan isi Al-Quran adalah sunat bagi setiap muslim. Kenapa Al-Quran itu penting? Al-Quran adalah panduan kehidupan dan kitab petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Al-Quran juga adalah sebagai pembela di hari akhirat kelak. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu telah berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini bermuhujah, iaitu mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Terdapat 4 kebaikan membaca Al-Quran kepada pelajar. Yang pertama, menambahkan iman. Sesiapa yang membaca Al-Quran, ia akan menambahkan iman dalam diri seseorang itu, dan kepada Allah mereka bertawakal ke atas segalanya. Yang kedua, mendapat ganjaran dengan membaca dan mendengarnya. Sesiapa mengaji akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang mendengar orang membaca Al-Quran juga akan turut mendapat rahmat darinya. Yang ketiga, menjadi panduan hidup. Al-Quran sememangnya adalah panduan dan petunjuk kepada segala yang terjadi dalam hidup kita. Sesiapa yang memerlukan jawapan daripada Allah, bacalah Al-Quran, kerana pasti kita akan temui jawapan ketika membacanya. Dan akhir sekali, membuat hati tenteram. Allah akan mententeramkan hati sesiapa sahaja yang mengaji Al-Quran. Sesiapa yang selalu ingatkan Allah dan berzikir kepadanya, Allah pasti akan memberikan ketenangan, fikiran dan batin kepada mereka. Ia juga akan meningkatkan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap semua Nabi dan Rasul serta para malaikat. Seterusnya, terdapat beberapa faktor pengabaian Al-Quran dalam kalangan pelajar. Antaranya ialah selalu fokus terhadap trend di media sosial. Dapat banyak trend yang dilakukan oleh pelajar di dalam aplikasi TikTok menyebabkan mereka lalai dan meninggalkan Al-Quran. Seterusnya, pengaruh daripada rakan sebaya juga menjadi akar kepada penyisihan Al-Quran dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana pemilihan rakan sebaya yang salah oleh remaja dasar WhatsApp ini. Selain itu, remaja era globalisasi ini sering menganggap membaca kitab suci ini sebagai satu perkara yang membosankan.
Hal ini disebabkan oleh rujukan awal tentang kepentingan membaca Al-Quran yang minimum telah diberikan oleh ibu bapa kepada mereka pada usia setahun jagung. Di samping itu, para penimba ilmu terlalu mengejar assignment lebih daripada beribadah. Hal ini menyebabkan mereka lalai dengan urusan dunia sehingga alpa untuk mencari bekalan di akhirat kelak. Seterusnya ialah hadis keutamaan Al-Quran. Terdapat beberapa hadis, antaranya ialah sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selain itu, satu huruf diberi ganjaran 10 pahala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah, iaitu kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Dari hadis riwayat Tirmizi. Hadis seterusnya ialah berada dalam naungan Allah pada hari kiamat. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang akan berada di bawah naungan arasy ilahi pada hari kiamat. Yang pertama ialah Al-Quran yang akan membela hamba Allah dan ia mempunyai zahir dan batin. Yang kedua ialah amanat. Dan yang ketiga ialah silaturahim yang akan berseru, ingatlah, siapa yang menghubungkan aku, maka Allah menghubunginya, dan siapa yang memutuskan aku, maka Allah memutuskannya. Dari kitab Syarh Sunnah. Dan hadis yang terakhir ialah diangkat derajatnya oleh Allah. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah, Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab Al-Quran dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Kesan pengabaian Al-Quran dalam kalangan pelajar. Yang pertama ialah kehidupan menjadi sempit. Apabila hidup kita tidak lagi bertemankan dengan Al-Quran yang menjadi sumber keberkatan hidup, maka apa yang mereka lakukan tidaklah mendatangkan kepuasan dalam hati, melainkan kesempitan dan kesesakan. Yang kedua ialah kesesatan yang nyata. Hal ini dapat kita lihat bagaimana realiti umat Islam sekarang apabila ramai umat Islam yang terlibat dengan masalah sosial yang semakin bertambah. Ini kerana sikap umat Islam itu sendiri yang menjauhkan dirinya daripada Al-Quran. Yang ketiga ialah keras hati. Pengabaian ini boleh menjadikan hati mereka keras dan mereka ini terdiri daripada orang-orang yang fasik. Yang terakhir ialah kezaliman. Sesungguhnya mereka yang paling zalim di atas muka bumi ini ialah orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Seterusnya ialah cara mengatasi pengabaian Al-Quran dalam kalangan pelajar. Yang pertama ialah menumpuk pembacaan melalui media sosial. Berikut merupakan contoh-contoh posting di media sosial yang boleh menumpuk pembacaan Al-Quran. Yang kedua ialah membuat pertandingan membaca Al-Quran di kolej. Yang ketiga ialah mengadakan kempen pemberian Al-Quran secara percuma kepada pelajar. Sebagai kesimpulan, marilah sama-sama kita untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bagi yang sudah lama tinggalkan Al-Quran, mulakanlah dengan sedikit demi sedikit. Untuk melakukan ibadat, hendaklah dipaksa agar Allah akan hadirkan rasa nikmat dalam beribadat. Oleh itu, kepada para pelajar yang masih nyenyak dalam tidur di buai mimpi nikmat dunia serba palsu ini, ayolah kita bangkit dan kejar nikmat serta yang Allah janjikan kepada kita dengan membaca Al-Quran supaya hidup sentiasa diredai olehnya. Sekian, terima kasih.